أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaannya pada malam ini kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di dalam majlis yang mulia insya-Allah, dan kita membicarakan tentang kisah insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, dianugerahkan dalam hati kita kecintaan yang sebenar buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah para jemaah sekalian, seperti biasa kita mulakan majlis
pada malam ini terlebih dahulu dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ada kitab boleh buka pada muka surat 365. Tajuk Operasi Bahran. Operasi Bahran. Tajuk ni ringkas sahaja tuan-tuan. Tajuk ni ada baki dengan satu lagi tajuk, tajuk Operasi Bahran dan juga Operasi Sariyah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan dua operasi ini ianya betul-betul sebelum terjadinya peperangan Uhud, selepas pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf la'natullahi alaih, seorang pemimpin Yahudi yang sangat banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyakiti para sahabat baginda dan juga orang-orang Islam seluruhnya. Dan akhirnya umat Islam berada dalam keadaan yang agak aman bila mana musuh ketat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tamat riwayat hidupnya. Jadi di situ bermulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah agak digeruni oleh musuh, terutamanya daripada kalangan Yahudi. Jadi mereka tidak boleh sewenang-wenangnya untuk melakukan bertindak yang tidak sepatutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Islam. Selepas daripada pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf la'natullahi alaih, disebutkan operasi Bahran. Ada dua operasi tuan-tuan. Operasi ini maknanya operasi peperangan. Operasi peperangan juga dinamakan sebagai Sariyah. Satu operasi tak sempat perang namanya operasi Bahran. Satu lagi operasi Sariyah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Di situ terjadinya sekatan yang dinamakan sebagai sekatan ekonomi kepada orang-orang Quraisy. Sebagaimana antara sebab terjadinya
peperangan Badar, iaitulah sekatan yang nak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dibawa yang merupakan rombongan dagang daripada kalangan Quraisy daripada Syam menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Operasi Bahran, ia adalah misi rondaan ketenteraan yang terbesar, disertai oleh 300 pejuang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijrah. Misi ini bergerak menuju ke sebuah tempat yang dikenali dengan nama Bahran, iaitu sebuah kawasan di Hijaz berdekatan dengan Al-Far. Di situ baginda sallallahu alaihi wasallam menetap pada bulan Rabiul Awal dan Jamadil Awal tahun 3 Hijrah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah Al-Munawwarah tanpa tercetus sebarang peperangan. Itu operasi Bahran yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan yang seterusnya iaitulah operasi Sariyah Zaid bin Harithah. Yang ini dinamakan Sariyah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turut serta di dalam operasi ini. Operasi ini ada terjadinya sedikitlah pertumpahan darah mungkin, dan juga sekatan terhadap rombongan dagang orang-orang Quraisy. Operasi ini adalah misi terakhir dan operasi paling berjaya yang dilakukan oleh orang-orang Islam sebelum tercetusnya peperangan Uhud. Dan dia di antara sebab dan faktor, dia banyak sebab, tapi dia juga di antara sebab kenapa dan bagaimana terjadinya peperangan Uhud. Kerana orang-orang Quraisy ni dia dah tengok dah tak mampu nak buat apa dah, kan? Melainkan mereka ni mesti berperang. Di antaranya kerana faktor operasi yang hebat ini, dan merupakan kejayaan kepada orang-orang Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ianya terjadi pada bulan Jamadil Akhir tahun 3 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terperincinya tentang kisah operasi ini, kita faham dulu tuan-tuan. Pertamanya, operasi ini dinamakan Sariyah sebab Nabi SAW tak join. Nabi SAW utuskan sahabat yang dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tapi operasi ini sangat berjaya, yang menyebabkan sehingga akhirnya orang Quraisy dia fikir panjang, akhirnya perang. Perang yang dinamakan sebagai peperangan Uhud. Secara terperincinya, orang-orang Quraisy selepas peperangan Badar Al-Kubra hidup dalam keadaan yang penuh bimbang dan berkecamuk lepas peperangan Badar Al-Kubra, disebabkan mereka tewas dalam peperangan tersebut. Ialah dah biasa mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa sakiti orang-orang Islam, biasa tindas orang-orang Islam di bumi Mekah Al-Mukarramah. Tiba-tiba mereka kalah perang. Kalah perang dengan orang-orang Islam di Badar, yang menyebabkan hidup mereka ni dalam keadaan berkecamuk. Habis dah susah nak move on, dalam istilahnya, kan? Jadi bimbang dan berkecamuk setelah kekalahan di Badar Al-Kubra. Tapi musim panas sudah mula tiba, dan musim pengembaraan dagang mereka ke Syam sudah hampir. Bila musim panas dah hampir tiba, itu menandakan bahawasanya mereka ni kena pergi berniaga. Kalau tak berniaga, macam mana nak cari income? Macam mana mereka nak jana ekonomi bumi Mekah Al-Mukarramah? Jadi tak dapat tidak, mesti nak pergi berniaga di bumi Syam. Memang
orang-orang Quraisy ni, tuan-tuan, hidup mereka ni bergantung kepada perdagangan ke Syam musim panas dan juga ke Habasyah musim sejuk. Itu yang mereka ni tak dapat tidak, kena fikir juga, kena teruskan juga. Tapi kalau nak pergi ke Syam, adanya pasukan tentera muslimin, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang antara asbab terjadinya peperangan Badar, kerana rombongan dagang yang dibawa, yang diketuai oleh Abu Sufyan itu disekat, cuba disekat oleh kumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dah pernah ada sejarah rombongan dagang yang nak disekat, iaitulah rombongan dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Walaupun rombongan dagang tu terselamat daripada disekat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disebabkan kerana kejadian itu tercetusnya peperangan Badar Al-Kubra yang menyebabkan mereka ni tewas. Tewas dengan pasukan yang lebih kecil berbanding bilangan mereka. Malu habis. Jadi dah makan dah dekat setahun, dah mula masuk musim panas. Musim panas memang kebiasaannya meniaga menuju ke Syam, kena pergi ke Syam untuk meniaga. Dengan masuknya musim ini, timbul satu masalah baru kepada mereka. Safwan bin Umayyah berkata kepada orang-orang Quraisy. Safwan ni anak kepada Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi. Safwan bin Umayyah ni, tuan-tuan, dia musuh ketat Nabi SAW. Dalam peristiwa dia menghantar Umair untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan Umair akhirnya masuk Islam. Dia di antara bersama dengan Umair yang mereka berbincang di Hijr. Safwan bin Umayyah berkata kepada orang-orang Quraisy, dia ialah orang yang dipilih oleh Quraisy pada tahun itu untuk mengepalai angkatan perdagangan mereka ke Syam. Kalau sebelum itu Abu Sufyan, tahun ni dia dipilih untuk membawa barang dagangan orang-orang Quraisy untuk didagangkan di bumi Syam. Kata Safwan bin Umayyah, sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya pernah menyerang angkatan dagang kita. Kita tidak tahu bagaimana hendak menghadapi sahabat-sahabatnya itu. Mereka tidak meninggalkan kawasan pesisir pantai, sementara penduduk pesisir pantai pula telah menjalinkan perjanjian dengan mereka, serta sebahagian besarnya menyertai Muhammad. Kata Safwan bin Umayyah, dahlah perjalanan nak menuju ke Syam, dalam on the way perjalanan tu, tempat tu semuanya ada je tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak lalu di persisiran pantai pun penduduk-penduduk itu semua dah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas peperangan Badar, dalam istilah kata tu, ramai dah mula percaya. Jadi orang sekeliling tu dah mula, mereka ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebabkan sukar kepada orang-orang Quraisy ni, mereka nak lalu kawasan tersebut. Nak pergi ke Syam, mesti kena lalu situ. Itu antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Itu hikmah dia lah. Padahal Nabi SAW memang dah pergi Taif dah. Nabi SAW mengharapkan yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam ini, iaitulah orang-orang Taif, puak-puak Bani Thaqif. Itu hasrat
dan harapan Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lebih baik daripada itu, iaitulah orang-orang Ansar daripada kalangan Madinah Al-Munawwarah, Aus dan juga Khazraj yang tinggal di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi antara hikmah dia, kenapa orang Madinah? Sebab ni tempat strategik tu tuan-tuan. Kalau Taif mungkin tak ada kena mengena. Orang Quraisy nak berdagang, dia mungkin tak lalu Taif kan? Tapi mereka orang Quraisy mesti berdagang, mesti mengembara. Musim panas mesti kena pergi Syam. Nak pergi Syam mesti kena lalu Madinah. Itu hikmah dia kan? Mesti kena lalu. Kalau tak lalu maknanya tak boleh pergi ke Syam. Dia bukan ada flight. Sekarang ada flight, boleh merentas. Itu pun tak boleh lalu kawasan musuh kan? Ada ni dah. Ada peluru bawah pun ada juga. Tak boleh lalu sewenang-wenangnya. Kapal terbang pun. Jadi zaman tu kena lalu. Walaupun laluan itu di persisiran pantai, di situ juga adanya mereka yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Safwan, macam mana kita hendak menghadapi sahabat-sahabatnya? Mereka tidak meninggalkan kawasan persisiran pantai. Ada tentera Nabi. Begitu juga penduduk pesisir pantai pula telah menjalinkan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lalu. Jadi nak lalu mana tak tahu. Laluan utama telah dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak lalu tak boleh. Tapi kalau kita duduk di sini, bererti kita hanya dapat makan harta pokok kita saja. Simpanan je yang ada. Jadi yang sepatutnya masuk, ekonomi yang masuk tu tak dapat. Kan? Habislah duit simpanan dalam istilahnya, macam musim PKP. Habis duit simpanan. Tuan-tuan, sebab apa? Duit yang gaji tak masuk lah. Dah habis. Ada yang kan, ada yang separuh gaji. Mula-mula separuh gaji lah. Lama-lama tak ada gaji langsung. Lepas itu ada yang kena buang. Sudah kena buang. Tapi tak masuk kan? Ekonomi tak masuk, takkan nak duduk je dalam rumah. Itu yang sudahnya tak dapat tidak meniaga. Itu yang penuh tu kan? Semua orang meniaga masa tu kan? Kita boleh faham lah bila tak ada ekonomi ni kan? Nak sara keluarga, nak sara kan? Nak sara anak beranak, nak bagi makan semua kan? Stres kan tuan-tuan. Musim PKP dah dapat rasa lah. Ada kenangan kita kan pada musim PKP yang lalu, dekat 2 tahun juga tuan-tuan tak kurang jugalah para asatizah, ustaz-ustaz kan. Ada jugalah yang bagi iklan kalau kan, kalau nak ceramah online ke terpaksa rumah sewa kena bayar tuan-tuan kan. Anak nak makan tapi alhamdulillah bukan saya lah kan, alhamdulillah lah nak sebutkan, terpaksa tuan-tuan kan. Nak kuliah tak ada, semua masjid tutup. Nak mengajar tak ada, semua tutup. Masa buka pun dia bagi sikit-sikit je. Jadi memang kita faham lah situasi yang seperti itu, terdesak kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi orang Quraisy ni dalam keadaan terdesak, tak boleh macam mana ni kan. Mereka memang kena berniaga untuk jana income ekonomi mereka. Jadi terdesak. Walaupun di hadapan itu bahaya yang menanti, tapi mereka sanggup juga menghadapi risiko. Bila dah terdesak macam tu kan. Kalau duduk di sini kita makan harta pokok saja, kemudian tak ada apa-apa yang tinggal bagi kita. Hidup kita ini hanya bergantung kepada perdagangan ke Syam pada musim panas dan ke Habasyah musim sejuk, kata Safwan bin Umayyah. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka terjadilah perbincangan yang hangat
tentang masalah ini. Sebab apa? Sebab nak pergi ke Syam, kita sebut tadi masalahnya ada tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak pergi, ekonomi kan tak masuk. Lalu terjadilah perbincangan yang hangat tentang masalah ini. Al-Aswad bin Abdul Muttalib berkata kepada Safwan bin Umayyah, cadangan Al-Aswad bin Abdul Muttalib, elakkan menyusur jalan pantai dan susurilah melalui jalan Iraq, iaitu jalan yang sangat jauh yang terpaksa melalui Najd untuk pergi ke Syam. Jalan jauh, ada jalan jugalah tapi jauh, jauh tuan-tuan. Jalan ini juga melalui kawasan yang sangat jauh dari Madinah, iaitu di sebelah timurnya. Sedangkan orang-orang Quraisy benar-benar tidak mengetahui jalan ini, jalan jauh. Lepas tu masalah yang kedua, tak tahu pula jalan dia. Satu jauh, satu lagi tak tahu jalan. Yang tahu jalan, jalan utama tu sahaja. Macam kita nak pergi ke Melaka contoh, jalan utama mesti lalu Seremban lah, jalan dekat. Kita tak lalu Perak kan tuan-tuan? Ada lalu Perak? Ada ke ada tembus? Tapi ada laluan pergi ke Pahang, boleh juga, tapi jauh lah kan. Kena pula ada orang tak tahu jalan, lebih baik jalan dekat. Itu contoh kan. Mungkin ada contoh-contoh yang lain lagi kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mereka kan diberikan cadangan oleh Al-Aswad bin Abdul Muttalib, elakkan jalan utama, ikut jalan jauh. Biar jauh asal selamat kan. Tapi masalahnya mereka tak tahu jalan, walaupun jalan yang jauh. Lantaran itu Al-Aswad bin Abdul Muttalib mencadangkan kepada Safwan bin Umayyah supaya mengambil Farrad bin Hayyan daripada Bani Bakar bin Wa'il sebagai penunjuk jalan, dan Safwan akan menjadi perintis dalam perjalanan ini. Itu cadangan daripada Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Maknanya ikut jalan lain, jalan yang lebih jauh, dan ada orang yang akan menjadi sebagai penunjuk jalan, iaitu Farrad bin Hayyan. Jadi kalau berjaya dalam misi ini, Safwan bin Umayyah akan menjadi perintis. Yang penting sampai ke Syam, walaupun jalan jauh sekalipun, yang penting sampai. Muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian keluarlah angkatan dagang Quraisy itu yang diketuai oleh Safwan bin Umayyah, dan plan sebagaimana yang dicadangkan oleh Al-Aswad bin Abdul Muttalib, iaitu melalui jalan yang jauh, jalan baru yang mereka memang tak tahu menahu tentang jalan tersebut. Tapi kerana keadaan yang amat mendesak, memang terpaksa kena pergi juga, mereka sanggup untuk melalui jalan itu, sanggup ambil risiko lah. Lalu jalan yang baru. Akan tetapi ada terjadi pula kan, masalah buat mereka. Berita angkatan dagang ini serta perancangan perjalanannya sampai ke Madinah Al-Munawwarah, sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bocor juga. Walaupun dah plan baik-baik, dah rahsia, bocor juga. Jadi dengan Nabi jangan main-main sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan berita daripada langit, kan kadang-kadang Nabi SAW ni, walaupun orang ramai tak tahu, tu cerita Safwan bin Umayyah kan. Safwan bin Umayyah pernah utus Umair secara berdua kan, sembang dua, bincang dua, tak ada orang lain tahu kan. Diutusnya Umair untuk bunuh Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW datang je Umair, Nabi SAW sebut, apa yang kamu bincang dengan Safwan?
dekat Hijr. Nabi SAW tahu. Sehingga akhirnya Umair memeluk agama Islam. Kata Umair, memang tak ada orang lain tahu. Tiba-tiba kamu Nabi SAW menyebutkan tentang hal itu, lalu yakin benarlah dia bahawasanya Nabi SAW benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun bukan berita daripada anggota tentera, ada berita daripada langit. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita ni bocor juga. Bocor juga, dan bila bocor bahaya, bahaya buat mereka. Tapi berita ni tetap sampai di pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana berita ni boleh bocor? Bocornya berita ini disebabkan kerana Sulaid bin An-Nu'am yang telah memeluk agama Islam. Sulaid bin An-Nu'am, dia masuk Islam, berkumpul dalam satu majlis untuk minum arak. Walaupun Islam, masa ketika itu duduk dalam majlis minum arak. Dan tuan-tuan jangan rasa pelik, masa tu arak belum lagi diharamkan, kan? Arak belum lagi diharamkan. Jadi tak pelik, kan? Walaupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang peliknya, arak dah diharamkan masih lagi duduk dalam majlis arak. Itu pelik, kan? Haram dah tu, jelas-jelas haram. Sekarang haram, kan? Semua sedia maklum. Tiba-tiba ada orang Islam join majlis tersebut, tiba-tiba minum pula. Itu lagi pelik. Zaman ni seorang sahabat yang bernama Sulaid bin An-Nu'am, dia Islam, dia join dalam majlis arak. Dan saat ketika itu arak belum lagi diharamkan. Dengan Nu'aim dia minum, dengan dalam majlis bersamanya Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i yang ketika itu belum masuk Islam. Sahabat dia yang bernama Nu'aim dalam majlis sama. Jadi Nu'aim minum arak, kan? Minum sampai akhirnya dia mabuk. Bila dia mabuk, kan, dia pun menceritakan secara terperinci tentang hal angkatan dagang dan perancangan perjalanan, kan? Perjalanan anggota mereka. Nu'aim, kan, dalam majlis tu minum arak. Dia belum masuk Islam masa tu, kan? Dia belum masuk Islam. Lepas tu masuk Islam, bersama dengan sahabatnya Sulaid bin An-Nu'am. Sahabat ni dia dah masuk Islam, dia duduk dalam majlis arak. Jadi Nu'aim minum arak, akhirnya mabuk. Bila mabuk, dia cerita tentang omongan dagang, padahal cerita itu sangat rahsia. Tapi orang mabuk nak jadi hikmah, yang cerita tu daripada kalangan bukan Islam. Dia mabuk, akhirnya dia cerita. Lantas dengan segera Sulaid bin An-Nu'aim radhiyallahu anhu bergegas pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan akan berita itu. Walaupun dah rahsia, dah simpan rapi-rapi, tapi nak jadi cerita, nak jadi hikmah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu juga berita itu. Walaupun bukan daripada anggota tentera perisikan sebagainya, daripada Sulaid bin An-Nu'aim yang join dalam majlis minum arak. Sahabat dia mabuk, sahabat dia cerita, dapat berita tu daripada majlis arak. Muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan satu pasukan yang terdiri daripada 100 anggota berkenderaan yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Harithah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dengan pantas Sayyidina Zaid bin Harithah bergerak sehingga berjaya sampai kepada kafilah itu secara mengejut, cepat. Rombongan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi rombongan dagang tu dah sembunyi-sembunyi lah, perancangan dia dah rahsia habis, tak ikut lalu jalan yang utama, ikut jalur laluan jauh kerana terpaksa, terdesak nak pergi berniaga juga di bumi Syam. Tapi akhirnya diketahui oleh Nabi SAW dan sahabat Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan segera, dan akhirnya dapat memintas rombongan dagang itu dengan secara mengejut. Ini hebat sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sehingga sampai kepada kafilah tersebut secara mengejut, iaitu semasa mereka singgah di sebuah mata air di bumi Najd yang dikenali dengan nama Qardah. Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berjaya menguasai semua barang-barang perdagangan yang dibawa itu, sementara Safwan dan pengawal-pengawal yang bersama dengannya tidak berdaya untuk berbuat apa-apa, melainkan mereka melarikan diri tanpa menentang sedikit pun. Tak ada seorang pun yang mampu untuk mempertahankan harta dagangan yang mereka bawa ke bumi Syam. Punyalah nak kata lemahnya saat ketika itu. Safwan bin Umayyah dan juga pengawal-pengawal semua cabut lagi. Dan itulah di antara sebab mengapa dan kenapa akhirnya mereka ni tak dapat tidak berperang dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kisah ni kita akan cuba sambung lagi, sambungannya pada kuliah yang akan datang. Ada sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah kita akan cuba habiskan pada kuliah yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.